أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه نجوم المهتدين ورجوم المعتدين، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى آل بيته، وعنا معهم جميعا بفضلك ومنك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين. ثم أما بعد. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Dengan limpah kurnianya kita hari ini dapat lagi bersua muka sambung apa yang kita bincang 2-3 hari baru ni mengenai manahijul fahm dan bagaimana kita nak berinteraksi dengan wahyu, sama ada Quran atau sunnah atau ijma' atau qiyas atau al-adillah al-mukhtalaf fiha. Ini dalil-dalil, ada 4 dalil yang boleh dikatakan sepakati oleh para ulama, dan ada juga adillah yang ada perselisihan antara ulama. Jadi semalam saya ada sebut sikit pasal macam mana cara kita nak berinteraksi dengan ayat atau berinteraksi dengan hadis baginda Nabi SAW, supaya kita kita tidak bercanggah atau tidak bercanggah dengan nusus syariah, atau kita juga tidak bercanggah, tidak belaga dengan ayat lain, ya, atau kita tidak kita tidak takdimkan al-khas ala al-am atau al-muqayyad ala al-mutlaq atau al-nasikh ala al-mansukh ala al-nasikh dan sebagainya. Jadi antara yang saya ada sebut semalam, bahawa apabila kita menghadapi satu isu atau satu situasi, bagi seseorang faqih, dia ada satu trap ni atau satu perjalanan dalam otak dia. Jadi dari mula-mula dia lihat pada al-mustafti atau orang yang ajukan soalan, dia dia ada peringkat pertama. Peringkat pertama ni kita panggil at-taswir. Ya, peringkat pertama adalah at-taswir. At-taswir ni bagaimana seorang faqih menghadapi sesuatu isu. Bagaimana seseorang faqih menghadapi sesuatu isu. Bagaimana tindakan lah. Jadi pada peringkat awal, apabila kita menghadapi satu isu, contohlah, katakan isu ni berkaitan dengan rumah tangga, penceraian lah contoh. Jadi mestinya kita kena bayang dan nampak gambaran secara menyeluruh dari semua sudut aspek dia. Bagaimana kita akan dengar pihak suami, sebab talak ni atau sebutan lafaz-lafaz cerai ni adalah milik pada suami. Jadi kita berinteraksi dengan suami, kita dengar suami, dan kita sebagai sebagai seorang yang nak berbicara atau nak cuba menyelesaikan masalah, kita dengarlah senario yang berlaku. Mula-mula kita tanya bagaimana berlaku, ya, dan kita boleh kita boleh tanyalah beberapa soalan yang akan bantu kita di masa hadapan lah, seperti mana nama, umur, dah kahwin berapa lama, duduknya di rumah sewa atau di rumah sendiri,
dan saya bercakap melalui pengalaman di Mesir atau di Europe lah. Okey. Cuma jadi sebagai sebagai panduan lah, bagaimana kita nak berinteraksi dengan dengan isu yang berlaku, dan bagaimana kita nak gunalah kita nak kait dengan syarah supaya kita nak mengeluarkan hukum atau fatwa yang sesuai dengan keadaan orang yang tanya. Baik. Jadi mungkin pada waktu ni di Malaysia dah waktu isyak lah, ni waktu isyak. Jadi kita sambil kita sambil borak semban mengenai yang saya sebut semalam. Semalam saya ada sebut bahawa lafaz dia ada makna dalam lafaz tu. Okey, maknanya cara penggunaan lafaz ni kalau tak tepat, maka dia akan sabit banyak benda terjejas lah. Okey, dalam syariat kita kita kira i'tibaratul alfaz, ya, i'tibaratul alfaz. Maknanya lafaz-lafaz yang disebutkan oleh baginda Nabi SAW, dia ada makna. Okey, dan makna yang baginda Nabi SAW nak sampaikan pada para sahabat, ya, bukan kita panggil jawami'ul kalim. Ya, kita panggil jawami'ul kalim. Jawami'ul kalim ni apa? Jawami'ul kalim ni satu keistimewaan besar yang diberikan pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang boleh membezakan kehebatan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berbandingkan dengan nabi-nabi lain. U'titu khamsun jawami'un lam yu'tahunna ahadun min qabli. Okey, dan dalam riwayat lain kata sit. Salah satunya jawami'ul kalim ni. Jawami'ul kalim ni apa? Jawami'ul kalim ni ringkas padat. Ringkas padat. Maknanya sebutan yang sangat ringkas, tetapi makna dia sangat melimpah. Makna dia banyak sangat lah. Makna dia banyak sangat. Sampai satu ketika Al-Imam Ar-Razi dia dia semban lah dengan kawan-kawan dia. Dia kata, aku tengok surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah ni tuan-tuan hanya 7 ayat saja. Dia kata surah Al-Fatihah ni antara kehebatan Al-Imam Al-Ghazali, Al-Imam Ar-Razi, ya. Dia kata, aku boleh keluarkan dari surah Al-Fatihah ni lebih banyak pada 10,000 istifadah. 10,000 istifadah dari suratul Fatihah. Semua kawan-kawan Al-Imam Al-Ghazali, Al-Imam Ar-Razi ni, semuanya terkeluar mata. Dia kata, kita tahu kamu ni mempunyai ilmu, tapi setakat ni lah. Sebab ni nampak sangat melampau ni. Nak keluarkan dari surah Al-Fatihah saja sebanyak lebih lagi pada 10,000 faedah. Imam Razi kata, ya. Fakhruddin Razi kata, ya. Lepas tu Al-Imam Ar-Razi dia mengarangkan satu buku dan dia keluarkan lebih banyak pada 10,000 faedah dari suratul Fatihah. Kemudian dia kata, ini adalah bukti jawapan untuk nak rakkan orang, untuk nak bagi ke orang yang mengatakan aku tidak boleh buat istikhraj atau istimbat atau keluarkan dari surah Al-Fatihah lebih pada 10,000 faedah. Apa yang saya nak sampaikan ialah nas ni dia mengandungi makna besar, tuan-tuan dan puan-puan.
nas ni, sama ada Quran atau sunnah, dia mengandungi makna yang cukup besar. Dan ini perlulah pada satu muhadarah. Baik. Jadi, yang saya nak sebutkan di sini, kita nak buat satu trip, satu perjalanan dalam otak seorang faqih ni, bagaimana cara dia memikir, bagaimana cara dia menghadapi isu, bagaimana cara dia istinbat al-hukm, bagaimana dia masukkan al-hukm ni masuk bawah yang mana satu bab dalam fiqh ni, ya, bagaimana nak ta'zizkan dengan qawaidul fiqh. Okey, barulah nak memahami realiti dan nak menurunkan hukum yang dah ada dalam otak dia atas al-waqi' atau atas realiti. Ini yang dinamakan fatwa lah. Ya. Baik. Jadi peringkat pertama, ini saya ada buat satu bab dalam tesis master saya pada tahun 2006 sehingga 2008 di UM, di Universiti Melaya. Saya ada buatlah satu bab dalam tesis saya ni yang membincangkan pasal isu al-marahil allati tamurru biha al-fatwa, atau peringkat-peringkat, ya, atau processing fatwa lah. Kita nak sebut kata fatwa ni mudah je lah, ya, sebut fatwa, ya, kita sebut je lah. Tapi cara nak mengeluarkan fatwa ni agaknya, ya, complicated lah. Dia perlu ke banyak benda. Okey, yang pertama sekali adalah marhalatut taswir, atau peringkat kita nak bayangkan, kita nak nampak secara jelas, kita nak faham, kita nak memahami. Macam mana cara kita nak memahami ni? Dia kata, ialah kita lihat isu tu dari semua sudut. Okey, dan kalau adalah apa-apa keperluan untuk nak tanya orang yang mustafti ni, maka kita tanyalah, ya. So macam kita di Mesir ni, kalau saya duduk di pejabat, orang mari tanya saya dalam isu penceraian, saya akan tanya dia lah beberapa soalan yang dikirakan sebagai panduan bagi saya lah. Dia akan bantu saya seperti mana nama, umur, hubungan dengan isteri, hubungan dengan keluarga, hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, okey ke tak okey, solat ke tak solat, ibadat macam mana dan sebagainya. Okey, dan juga saya akan tanya hijau ke tak hijau gak, kalau hijau apa. Lepas tu kadang-kadang kalau perlu pun saya tanya gaji juga. Okey, benda ni akan bantu saya lah tuan-tuan untuk nak mengeluarkan fatwa yang tepat. Dan saya ingat ni sebab semalam saya ada kata saya nak memberi pada semua follower atau semua penonton video ni, kadang-kadang kalau kita lorak, orang Kelantan kata lorak, atau kalau kita cepak, ya, atau kita tak sabar lah, ya, kita tak sabar, semangat, ya. Biasalah kalau fresh graduate ni, atau orang hok belajar ilmu ni, dia dah berasa ilmu dah penuh dah dalam dada dia, sampai perut dia pun jadi bucik. Okay. Jadi dia semangat nak jawab, ya, semangat nak jawab. Cuma semangat kita ni perlulah pada kontrol. Saya ni semangat kita fresh graduate, lepas tu pula alhamdulillah boleh dapat hijau di Al-Azhar, ya. Seperti mana saya cerita semalam lah, kita masuk masuk Tumuduga tu tahun 2002, ya. Keputusan keluar setahun kemudian, ya, maknanya selepas tahun tu keputusan keluar. Lepas tu alhamdulillah lah, nama pun masuk dalam senarai nama tu masuk dalam surat khabar Mesir, dan alhamdulillah alhamdulillah saya lantik pada 13 hari bulan 11 2002, dan
terima tikah dan start bertugas 17 hari bulan 3, 2003. Jadi tahun 2004 saya sebagai pegawai baru, saya mengikuti kursus pengadilan dakwah dan fatwa di Al-Azhar. Dan pada hari Rabu dan Khamis biasanya kita berinteraksi dengan mustafti, maknanya kita duduk, orang datang tanya soalan, dia tanya soalan, ni real lah. Jadi kalau real ni, tak main lah pasal apa yang kita belajar ni, kitab yang ada dalam kepala kita ni, ni dia dah tiba masa dah ni, ya, kita nak curahkan ilmu ni, kita nak tubik ni, kita nak keluarkan ilmu yang ada ni, hasil pengajian kita ni semua ni. Ya. So, saya ingatlah, pada tahun 2004, antara isu yang kemukakan, satu situasi yang berkaitan dengan hukum harta pusaka, hukum faraid lah. Jadi hukum faraid ni, keluarga ni adalah keluarga non-Muslim, ya, keluarga non-Muslim pada peringkat awal lah, ya, keluarga ni Kristian. Suami dah masuk Islam. Suami masuk Islam 2-3 tahun, alhamdulillah Islam, tapi isteri dan anak belum lagi masuk Islam. Okey. Anaknya ada 3 orang. Anak sulung umur 17 tahun. Anak kedua umurnya 10 tahun. Dan anak yang ketiga umur baru 2 tahun. Jadi suami yang sudah masuk Islam ni, dia matilah, ya, dan dia mempunyai harta. Harta dia tanah seluas 10 ekar, dan ada kereta 3 biji, dan juga ada 2 bangunan. Satu bangunan tu 5 tingkat. Okey? Bagaimana kita nak bagi harta faraid ni? Boleh ke tak boleh? Ini peringkat awal lah. Jadi ini soalan yang kemukakan di Lajnah Fatwa lah pada tahun 2004 ni, yang saya terlibat. Ya, ni kira antara fresh case yang saya terlibat di Lajnah Fatwa, dan ini memang memberi manfaat banyak pada saya sampai saya menangis tau, keluarkan air mata. Sebab apa? Sebab kita ni lorak, kita ni cepat, kita ni tak sabar, kita ni hafal matan. Apabila orang kemukakan soalan ni, maka atau fatwa ni, maka saya cepat jawab. Ya, kami duduk 3 orang syekh, 3 orang masyayikh. Dan ada ada ketua lajnah fatwa lah, dia duduk bilik lain. Jadi saya cepat jawab tahu. Sebab apa? Sebab saya dah hafal matan rahabiyah. Matan rahabiyah ni asas matan faraid lah. So saya jawab, wa yamna'u minal miras wahidatun min ilalin salas, qatlun wa riqqun wa ikhtilafu dinin fafham fa laysa syakku kal yaqin. Saya jawab, wa yamna'u minal miras, memang ada 3 perkara yang jadi halangan tidak boleh dapat harta pusaka. Apabila ada salah satu dari 3 perkara ini, maka ini jadi sebagai halangan, tidak boleh dapat. Apa? Dia kata berlainan agama. Jadi dalam isu ni adalah berlainan agama. Kan suami mati Muslim, isteri masih lagi tak masuk Islam, anak pun. So, tak dapat. Saya jawab, kata tak boleh. Semua syekh lain, ya, kira rakan sejawatan saya, dia kata, ni memang tak ada harapan lah, sebab dah ada nas ni. Kita dah baca nas ni. Wa yamna'u minal miras, dan sekat dari dapat harta pusaka, wahidatun min ilalin salas. Salah satu dari 3 perkara ini. Qatlun, pembunuhan, wariqun, hamba, wa ikhtilafu dinin, berlainan agama. So, habis. Jelas.
Jelas tu macam perkataan kul yang kita sebut 2-3 kali. Marin dan marin dululah. Ya. So kalau sebut kata kul, semua menyeluruh, habis. Ini masalah. Okey, so saya jawab kata, tak boleh dapat. Orang kata perkataan yang lagi tepat, berkata gaduh nak jawab. Yalah, betul. Gaduh nak jawab. Cepat nak jawab. Apa nama ni? Tak apalah. Apa yang berlaku? Syekh kata, ketua Lajnah Fatwa tu, dia kata, cuba mikirlah sikit lagi. Ya, cuba mikirlah sikit lagi. Saya kata, nak mikir ke apa lagi? Matan dah jelas. Dia kata, tak boleh dapat dah. Perlainan agama memang tak boleh dah. Syekh kata, tak apa, cuba tanyalah mustafti tu, tanyalah. Apa borak sembang dengan dia, buahlah. Kita kata, buat apa lagi? Bagi jelas dah lah tu. Tak boleh dapat dah lah. Akhir sekali, Syekh tu kata, kenapanya kamu hukum atas budak anak dia? Ya, kenapanya kamu hukum atas anak dia tak boleh dapat harta pusaka? Sedangkan tu masih lagi budak. Sore yang 17 tahun tu, katakan baligh lah, dan dia tidak cenderung pada Islam, okey. Tapi budak yang umur 10 tahun, adakah baligh? Kau belum lagi. Budak yang umur 2 tahun tu, baligh kau belum lagi. Kenapanya kamu sekat dia tak dapat harta pusaka? So, barulah saya mikir, Allahu Akbar. Menitis air mata. Sebab apa? Sebab kita ni gaduh nak jawab. Kita ni lorat nak jawab. Kita ni cepat nak jawab. Kita ni pakai pukul rata. Menjatuhkan hukum derek. Sedangkan isu tu kita perlu memahami dari semua aspek dia. Dari semua keadaan. Dari semua kona. Barulah kita boleh nampak secara jelas. Okey? So, peringkat pertama tuan-tuan, kita kena faham isu yang kemukakan. Kalau kita, orang tanya, demo boleh masak ke? Boleh. Demo boleh masak ke apa? Boleh masak nasi belauk ke? Oh ya, nasi belauk. Orang Kuala Lumpur tak tahu nasi belauk. Tak tahu nasi belauk. Nasi kerabu. Tak tahu juga nasi kerabu. Tapi, maknanya, benda yang kita menghadapi ni, kalau kita tak faham, macam mana kita nak jawab? So, kita kena faham dulu. Sebab itulah, tuan-tuan, taswir atau gambaran, kita nampak, kita view tu, kita nampak secara sangat-sangat jelas. Barulah kita boleh pergi ke peringkat yang seterusnya. Ini yang disebutkan oleh para usuliyin, ulama usul fiqh, sebagai al-hukmu 'ala asy-syai'i far'un 'an tasawwurihi. Ya, al-hukmu 'ala asy-syai'i far'un 'an tasawwurihi. Bagaimana? Maknanya kita nak hukum atas sesuatu, mestinya kita kena bayangkan, nampakkan, gambarkan. Jika tidak, maka hukum yang kita keluarkan adalah salah. Contoh, orang buat air. Ya, kita ni duduk di yalah, semalam saya ada sebut pasal potlah. Ya, makcik Kiah dengan potlah. Lalu ni kita nak bicara pasal orang buat air pula. Orang bawa mari air. Air ni, kita tak boleh nak hukum atas air tu sebelum kita try dulu. Kita tak tahu air ni panas ke sejuk. Ya, kita tak tahu air ni manis ke tawar. Okey? Sebab itulah al-hukmu 'ala asy-syai'i far'un 'an tasawwurihi ni, kita kena tahu dulu apa yang kita menghadapi ni. Kita nampak dari semua aspek. Aspek tu apa? Dia kata tempat, masa, orang, keadaan. Tempat, masa, orang, keadaan.
Oh, 4 perkara. Lagu mana tu? Contoh macam saya sebut tadi lah. Minta maaf saya slow benar bercakap dan saya ulang banyak kali oleh kerana benda ni sangatnya detail tuan-tuan. Cuma kalau kita nak huraikan, mungkin dia take time lama. Take time lama segi huraiannya. Cuma segi praktiknya, dia jadi dalam otak seorang faqih atau seorang mufti, dia jadi dengan cepat. Okey? Contoh, si Pok lah yang mari tadi ni, dia kata, saya cerai isteri saya. Oh, saya kata, yo ko. Oh, dia kata, yo. Saya kata, bila? Dia kata, semalam saya ada sebut. Saya tanya dia, duduk mana? Masa tu duduk di mana? Supaya kita nak tahu, supaya saya nak tahulah tempat. Dia kata, saya duduk rumah lah. Duduk di rumah. Saya pun tanya, yolah, saya tahu duduk di rumah. Di rumah tu mana? Di bilik tamu ko? Di dapur ko? Duduk di bilik tidur ko? Duduk di mana di rumah tu? Kalau dia kata, tak ingat contoh. Oh, tak ingat lah. Saya kata, macam mana boleh tak ingat? Saya nak tahu sebenarnya, ada ke tak gangguan terhadap kewarasan dia? Ada ke tak ada gangguan terhadap kewarasan dia? Mesti kita tahu, ya, otak dia ni, ya, akal dia ni, okey ke tak okey? Ada gangguan ke tak ada gangguan? Jadi, saya tanya dia, masa awak sebut tu awak duduk di mana? Dia kata duduk di bilik tamu. Masa mana Waktu mana? Maknanya ada nampak matahari ke atau matahari dah sunset ya? Kita dah pasal lampu. Dia kata, kita baru semaya asar, lepas semaya asar lah sebab saya baru semaya asar. Okey. Maknanya kalau segi tepat, dia khabar, dia okey. Kalau segi masa, dia pun okey. Dia tahu waktu tu, masa mana. Saya tanya pula segi orang. Waktu tu, siapa dia ada? Ada orang? Oh, dia kata tak ada orang. Tak ada. Ingat saya masa saya kemukakan duk bincang dengan dia ni, saya ada kertas lah, saya akan tulis belakang ni. Semua ni saya cetak lah, saya tulis lah. Lepas dia kata, memang tak ada orang. Pada waktu tu ni aku tak ada nampak orang ni. Tak ada orang rasa. Sebab sikit lagi, saya akan minta dia pergi kat luar, panggil isteri dia masuk. Dan saya akan bincang dengan isteri dia. Waktu tu siapa ada? Oh, dia kata waktu tu pasal kita ni gaduh lah. Naik suara ni, ramai orang, jiran pun mari. Ni orang pakak mari berlaku ni, dia ingat kita ni bergaduh, gocoh, gapo. Saya kata, tadi dia kata tak ada orang. Dia kata tak ada orang. Apa dia ni selepas sebut tu pun dia pensel. Dia orang tak dia. Selepas dia khabar balik tu barulah orang kata, sebut perkataan cerah. Saya pun akan panggil dia balik. Waktu tu awak kata tak ada orang. Saya tanya isteri awak ni, isteri awak kata ramai sangat orang mari. Oh, dia kata memang ramai. Tapi masa tu saya tak nampak orang. Oh, supaya saya nak tahu ni, dia kewarasan dia kena blok. Mungkin pada peringkat awal tu dia kewarasan dia masih okey lagi. Tapi selepas banyak tekanan, maka dia out of control. Dia macam kalau orang Kelantan kata terkeluar, tak ada nak kawal, tak ada nak ikat, tak ada nak sekat. Macam kita ni out of control. Benda ni kita sangat jaga dan kita sangat dilatih dalam majlis fatwa, dalam lajnatul fatwa, kita sangat dilatih ya supaya kita nak memahami keadaan orang. Sangat-sangat pentinglah tuan-tuan sebelum kita menjatuhkan hukum atau sebelum kita pakai pukul rata, kita pun kata, habislah. Ni baru kita nak tengok apa nama ni segi orang tu ada lagu mana tu ya. Orang ada tu lagu mana? Dia kata pasal pada waktu tu memang tak ada orang. Isteri dia kata orang ramai mari ni
apa ni jiran kita pakat mari dah. Lepas tu saya pula akan tanya dia, awak ni ada minum gapo-gapo ke? Awak ni ada minum gapo-gapo ke? Atau makan pil ke? Atau apa ngisap ganja ke? Gapo ke? Maknanya awak ni ada telan sebarang ubat, ya, yang mana boleh apa nama ni, boleh buat gangguan terhadap kewarasan kamu atau tidak. Dan juga saya akan tanya, adakah awak ni menghadapi sebarang penyakit? Ya. Benda ni tuan-tuan, benda ni akan bantu kita tahu. Benda ni akan bantu kita. Ni barulah peringkat pertama yang kita panggil taswir. Taswir ni kita nampak situasi yang berlaku dari semua aspek, dari semua sudut. Baru kita ni, kalau kita kata, dia mau pahal ke tak? Kita pahal. Kita pahal. Okey, kita pahal lah. Lain cerita pula, kalau sebab tu istilah yang dikeluarkan oleh siapa-siapa dengan nada sebutan dia boleh memberi makna tau. Boleh memberi makna. Tapi ni sikit lagi lah waktu kita nak takyiful hukmi dan sebagainya. Okey. Ni waktu kita nak bayanul hukmi dan sebagainya lah, sebab macam kita ni nak lupa. Biasalah. Sorry kita tanya Nabi SAW. Dia katakan Sayyidina Umar lah. Dia kata sudah kerja lah. Dalam bulan Ramadan. Dia kata qabbaltu wa ana saim. Dia kata aku cium isteri aku ketika aku sedang berpuasa. Nabi kata lagu mana? Nabi kata, buat kali ni tak apa. Tapi lepas ni jangan. Ya? Dia kata, buat kali ni tak apalah. Tapi lepas ni jangan. Orang lain pergi tanya baginda Nabi SAW isu yang sama. Dia kata, aku cium isteri aku ketika aku sedang berpuasa. Lalunya baginda Nabi SAW, dia kata, tak ada gapo, beres lah, tak ada masalah. Jadi, sahabat pun, sebab isu sama, tapi jawapan lain. Isu sama, jawapan lain. Ini yang menyabitkan berlainan orang, boleh sabit juga berlainan fatwa. Dan Al-Imam As-Suyuti, dia dalam kitab Al-Ashbah wa Nazair, dan dalam kawaid fiqh lah, Al-Imam As-Suyuti dalam Al-Adatu Muhakkimah atau Muhkamah, ada menyebut bawah satu kaedah yang dipanggil kaedah Anna, la yunkaru taghayyurul ahkami bi taghayyuril ashkhasi wal azminati wal ahwali wal amakini wan nawaya bal wazur. Tidak boleh ingkari, tidak boleh dinafikan bahawa hukum maknanya hukum ijtihadi lah, sentiasa boleh berubah. Boleh berubah mengikut beberapa faktor. Boleh berubah mengikut keadaan, tempat, masa, orang, niat dan juga perangai. Sampai begitu sekali. Iya, sampai begitu sekali. Bukan sekadar itu saja, Al-Imam Al-Qarafi pula, dia kata dalam kitab Al-Furuq fi Anwa'il Buruq, dia ada sebut bahawa la yadhhabu syakhsu ila al-kitab, kamu tidak boleh pergi mengadap kita atau buka kita apabila ada isu, kamu buka kita dan kamu pakai ambil hukum isu yang ada dalam kita, kemudian kamu turunkan atas realiti tanpa kamu memahami realiti. Ya, wa man fa'ala dhalika fahuwa dhalun mudil, dan orang yang buat begini maka dia adalah sesat dan menyesatkan orang lain. Okey? Sekali lagi, la yadhhabu syakhsu ila al-kitab fayati bil mas'alah fayutabbiquha 'ala al-waqi' biduni an yudrika al-waqi'. Orang tak boleh pergi ambil kitab, buka kitab, ambil yang ada dalam kitab, pakai bubuh, pakai jatuh, pakai turunkan atas al-waqi',
atas realiti atau atas orang, sedangkan dia tidak memahami, ya, tidak memahami atau tidak tahu bagaimana, ya, cara hidup dia tu. Sampai lebih lagi pada tu, Al-Imam Al-Qarafi juga dia kata alaihi rahmatullahi taala, idza intaqala al-mufti min makan, seorang mufti ni, ya, bukan calon orang ni, mufti ni, apabila seorang mufti berpindah dari tempatnya pergi ke tempat lain, mufti ni, ya, bukan calon orang ni, bukan orang biasa ni, mufti ni. Idza intaqala al-mufti min makanin ila makanin akhar, apabila lah mufti tu berpindah dari tempat dia pergi ke tempat lain, maka tidak boleh mengeluarkan fatwa, fala yufti, maka tidak boleh mengeluarkan fatwa hatta ya'rifa urfal mustafti, sehingga dia boleh tahu uruf. Uruf ni, yalah, orang Melayu pun tahu uruf lah, adat istiadat dan sebagainya. Nak tahu adat istiadat ni sehari dua ke? Sehari dua ke nak tahu adat istiadat ni? Saya dengan orang Kelantan, ya, saya ni kawan dengan orang Kelantan sejak tahun 92. 92, ya. 92. Alhamdulillah, kali pertama saya start dakwah di Malaysia tahun 2003. Tapi sebelum pada tu, dari tahun 92 sampai tahun 2002, saya bergaul dengan orang Melayu yang berada di Mesir, khususnya orang Kelantan, dan saya banyak mengajar orang Malaysia yang berada di Mesir, sampai saya boleh, kalau orang kata, saya ni orang Kelantan, saya boleh tanya, awak ni Kelantan dok mana, kalau dia kata Pasemah, contohlah, saya kata, Pasemah, gapo dia mau duduk, Oh, maknanya kita dah tahu tempat, walaupun kita tak pernah sapa lagi. Tapi ni, supaya kita nak tahu, apa kita nak masuk ni. Nak masuk ni bukan masuk dalam satu sudut saja. Oh, dari culture kita kena masuk. Dari segi makanan, kita pun kena masuk. Dari segi cara, cara berinteraksi. Cara bercakap ni. Cara bercakap ni pun kena tahu. Orang Melayu semualah yang belajar di Mesir tahu Arab ni perangai kasar. Arab perangai kasar. Kita pun tahu, oh, Melayu ni lembut. Sampai perangai pun dia boleh sabit pada perubahan fatwa. Perangai pun boleh sabit pada perubahan fatwa. Ya. Ya. So, 10 tahun kita daripada tahun 92 sampai tahun 2002 ni bergaul dengan orang Malaysia yang berada di Mesir. Saya tak kenal lagi Malaysia ni. Kaki tak pernah tidur di Malaysia lagi. Tapi kita boleh kecek Melayu lah, boleh kecek Kelantan. Okey, alhamdulillah. Lepas tu tahun 2003 barulah saya pergi ke Malaysia. Kali pertama ni saya pergi ke Malaysia ni, biasalah kita ni orang Mesir, kita tidak teke sangat atas pakaian. Ya. Maknanya saya di Mesir, orang kena berlaku lah. Kita Syekh Muhammad, orang kena berlaku. Maknanya cara pemakaian saya ni biasa lah. Saya orang muda, masa tu umur 23 tahun. So saya hidup cara orang muda. Lalu ni pun saya lagu tu juga hidup cara orang muda lah. Ya? Maknanya pakai seluar trap, pakai jersey bola, baju meja tu jalan, pergi main bola. Yalah. Sebab macam mana kita nak pengaruhi, kita nak tarik orang muda ni. Hidup cara orang muda. Ya. Orang kata, oh ni musyikh, syekh. Oh syekh, kalau sebut, lah ni ya, kalau sebut kata syekh, oh orang gerung, takut. Sebab apa? Tak ada apa, kita orang biasa je lah. Hidup cara orang muda. So, kita di Mesir, hidup cara orang muda. Sebab tu, ramai orang Malaysia yang bekas belajar di Mesir, apabila tiba-tiba lah dia kata, oh tiba-tiba ni awak ni kerja di majlis fatwa, kerja di lajnah fatwa. Yalah, tak okay, saya nak letak atas, nak letak atas dada saya ni, saya bertugas di lajnah fatwa. Tak ada lah. Hidup cara orang biasa. Bukan kata hidup, tidur bangun dalam bentuk jubah, piah. Tak ada. Ni wakil di Mesir. Wakil di Mesir. Suasana Mesir lagu tu. Okey? Suasana Mesir lagu tu.
Jadi apabila saya pergi ke Malaysia, saya pergi ke satu masjid tu, saya sepatutnya menyampaikan kuliah Jumaat. Jadi bayangkanlah kuliah Jumaat, setengah jam sebelum Jumaat ni penuhlah masjid. Saya pakai baju kok. Saya pakai baju kok dan orang buat poster kata Syekh Azhar dari Mesir mari nak menyampaikan ceramah. Jadi di pandangan orang tu, orang kata ni orang tua lah, pakai jubah lah, apalah. Lepas tu pula saya relate je, saya guna cara Mesir je lah. Ni first time. Saya pergi ke Malaysia. Saya pergi masuk ke mihrab tu nak pergi mai, nak berucap ni. Dan saya memang dah biasa lah. Okey, saya tengok orang pakak tengok belakang ke saya. Siapa saya ni jadi takut tau. Takut pasal apa? Sampai saya tengok zip, takut zip seluar tak tutup ke? Semua yang ada depan saya ni pakai jubah, pakai piyah belakang. Terkejut saya. Saya jadi takut tau. Oh, saya kata ni ulama belakang lah. Tapi ini wakil Malaysia. Wakil kita di Mesir lain. Kita tengok rektor Universiti Al-Azhar pakai baju kok biasa. Tapi ilmu. Oh, bismillahirrahmanirrahim lah. Atau ulama-ulama lain. So, sampai cara hidup orang pun kalau kita tidak memahami, kita boleh silap pandang tuan-tuan dan puan-puan. Sebab itulah saya sangat-sangat tak setuju dan sangat-sangat tidak berpuas hati apabila kita hukum atas orang melalui kata orang lain. Janganlah sesekali kita hukum atas orang melalui kata orang lain. Orang kata, demo kenal ke tak? Orang tanyalah. Ya, demo kenal ke tak Mamak Tonton ni? Mamak Tonton dulu orang panggil sebelum saya jadi syekh lah. Ya, orang panggil Mamak Tonton ni demo kenal ke tak? Orang kata, oh kenal. Dia kata, oh pandai dia kecek Kelantan. Saya kata, alhamdulillah. Oh, dia tu kata, oh iyalah alhamdulillah dia boleh kecek Kelantan. Dia kata, saya nak kenal dengan dia, nak jemput dia ceramah. Dia tu kata, jangan, dia tu jahat tu. Jadi, kita ambil kata orang, oh dia tu jahat. Pasal apa? Oh, tak payah cerita dia ni jahat, ni nipu, ni gini. Okey. Lepas tu pula, dia pergi duduk dengan kaum lain. Duduk dengan grup lain. Grup lain ni kata, dia sebut, temu tak tengok kau harap kecek Kelantan tu video semalam, dia live semalam ni waktu dia boleh kecek Kelantan gini. Dia kata, tak percaya lah tu. Pasal apa? Tak tahu belakang. Jadi kita hukum atas orang melalui lontar kata orang lain. Ini satu masalah besar. Hari ini banyak benar berlaku. Ya, banyak benar berlaku. Hukum atas orang melalui kata orang lain. Janganlah tuan-tuan, ya. Ad-dinul muamalah. Ad-din al-muamalah. Mesti kita berinteraksi, mesti kita kita berbicara, mesti kita dengar buah mulut lah. Orang Kelantan kata, kita dengarlah buah mulut dia dulu. Tengok dia ni setahu mana. Okey. Baik. Ini peringkat pertama lah tuan-tuan dan puan-puan. Peringkat at-taswir, al-hukmu ala syai' far'un an tasawwurihi. Ya, kita nak hukum atas sesuatu, mestinya kita nampakkan secara jelas. Ya, okey, baik. Peringkat yang kedua, jadi dalam sampai Imam As-Suyuti dia buat satu buku, ya, الرد على من أخلد إلى الأرض وجهل أن الاجتهاد في كل عصر فرض. Tengok, Imam Suyuti buat satu buku untuk nak huraikan pasal masail dan fatwa dan bagaimana ya al-mustafti dia mengajukan soalan pada al-mufti dan bagaimana al-mufti berinteraksi dengan al-mustafti dan sebagainya. Okey, peringkat yang kedua,
apabila kita sudah dengar semua isu yang berlaku dan kita tanya juga benda yang akan bantu kita supaya kita nak hukum dan kita mengeluarkan fatwa dan sebagainya. So apa nama ni, kita pergi ke peringkat kedua. Peringkat kedua ni adalah marhalatut takyif. At-takyif. Kita dah dengar dah ni situasi ni, isu rumah ni. Okey. Isu rumah ni cerah. Ya, so kita nak letak bawah apa? Dalam fiqh ni dia ada bab muamalah, ada bab ibadat, ya, lepas tu bab muamalah, lepas tu bab munakahat, lepas tu bab jinayah. Ni duduk bawah bab munakahat. Okey. Bab munakahat, dalam bab munakahat ni pun banyak. Ya, ada apa? Ada bab nikah, lepas tu ada bab cerai, lepas tu ada bab menyusu, lepas tu ada bab beranak, lepas tu ada bab khulu', lepas tu ada bab fasakh, lepas tu ada bab banyaklah. Okey, kita nak letak bawah apa? Ni kita nak letak bawah cerai. Okey, cerai tu pula macam mana? Kita nak, ya, ada benda yang kita perlu tanya isteri dia juga. Ni cerai dalam cerai sunni ke cerai bid'i? Ya, dia jatuhkan perkataan cerai tu semasa isteri dia bersih, dan dalam bersih tu pun dia tak setubuh, maknanya tidak bersama, atau isteri dia pada waktu tu dia ada haid, berada dalam tempoh haid, atau berada dalam tempoh suci, tapi suci yang sudah bersama lah. So macam mana? Lepas tu dia sebut berapa kali perkataan cerai, supaya kita nak tahu ni cerai ba'in ke atau ni cerai raj'i. Dan kalau dia ba'in pula, adakah dia dah habis iddah? Maknanya benda ni dah berlaku lama ke? Maknanya bukan kata kita pakai jatuh habis lah. Habis. Tak boleh. Ya. Jadi apa nama ni? Ini panggil marhalatut takyif. Bagaimana kita nak takyiful hukm. Ya, kita nak takyiful hukm, duduk bawah bab apa? Duduk bawah bab apa? Dan kena ingatlah pasal kalau kita apa nama ni, kita nak masukkan bawah bab apa. Lepas tu dalil dia mari mana? Dalil tu dia mari daripada Quran. Lepas tu daripada sunnah. Lepas tu pula dia mari daripada qiyas. Mari daripada ijma' dulu. Lepas tu mari daripada qiyas. Pasal sering dengar 2-3 hari ni, kita nak pergi Quran dan sunnah. 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 Lepas tu Quran dan sunnah. Ya, Quran dan sunnah tu tak apalah. Lepas tu dalil lain lagu mana? Dalil lain. Dalil lain lagu mana? Dalil ijma' lagu mana? Dalil qiyas lagu mana? Itu pun penting juga. Al-ijma' wal qiyas. Sangat-sangat penting. Lepas tu pula adillah mukhtalaf fiha. Adillah mukhtalaf fiha macam istihsan, qaulus sahabi, syar'u man qablana syar'un lana ma lam yukhalifu syar'ana, al-urfu masdar min masadir at-tashri'. Ya. Lepas tu saddu zara'i'. Maknanya ya. Maknanya ada adillah lain pula. Mesti ada adillah lain pula. Al-ishtirak lafzi itu. Ishtirak lafzi, satu lafaz yang bawa dua makna. Okey. Lepas tu yang ketiga pula, kita gilah apabila kita dah dengar dan kita boleh takyif, maka dia mari dalam otak kita ni. Al-hukm syar'i. Hukm syar'i ni dia sebagai khitabullah المتعلق بأفعال المكلفين إما بالاقتداء أو التخيير أو الوضع. Ini al-hukm syar'i, ta'rif al-hukm syar'i. Perintah Allah Subhanahu wa taala, okey, yang berkaitan dengan af'alul mukallafin. Pergerakan manusia ni. Af'alul mukallafin, bergerakan atau perbuatan manusia ni. Sama ada bil-iqtida' atau ialah bil-iqtida' atau takhyir atau al-wada'. Dan kita ambil ni daripada kitab sunnah, apa nama ni, ialah ijma',
lepas tu qiyas, lepas tu istidlal. Ni kita tengok maqasidus syariah, kita tengok alfaz, dalalatul alfaz dan sebagainya. Barulah kita boleh kita binakan satu hukum di otak kita. Ni semua ni duduk dalam otak kita ni. Lepas tu peringkat yang keempat pula, kita nak ambil hukum yang sudah ada dalam otak kita ni, kita nak menurunkan atas al-waqi'. Pasal orang yang mari tanya ni, dia kata doktor bagi ubat tu dia ada morfin. Morfin ni dia boleh buat mabuk, dia boleh buat kaya, dia boleh. So, macam mana? Kaya tak boleh. Pasal kita ni hukum asalnya tak boleh lah. Ya, kita kiaskan atas arak. Pasal arak tu haram, maka ni pun dia bertemu dengan sama hukmul as dengan hukmul far'. Okey, dalam satu illah yang sama. So kita pun hukmul far' dia hukmul asli ni pun dia pergi ke hukmul far'. Jadi morfin tu haram lah. So apabila morfin tu haram, jadi haram lah. Tapi masalahnya dia ni dalam keadaan sakit. Hukum yang mari dalam kepala kita ni atau hukmul asli ni, benda ni haram, tak boleh. Tapi apabila kita nak turunkan atas realiti orang yang tanya soalan, maka dia ni sakit. Jadi, benda yang hukum asal dia mungkin jadi tak boleh, tapi bagi dia tu jadi boleh. Sampai begitu sekali. Iya, sampai begitu sekali syariat kita ni sangatnya mudah, tuan-tuan dan puan-puan. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala nak memudahkan urusan manusia. Nak memudahkan urusan manusia dan tidak taklif kita dengan perkara yang luar kemampuan kita. Ya, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak taklif manusia dengan perkara yang luar kemampuan. Atau kita dengarlah ucapan PM tadi, ya, penutup surah Al-Baqarah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memaksa atau tidak perintah atau tidak suruh kita buat sesuatu yang luar kemampuan kita. Ini alhamdulillah hikmatut tasyri', hikmah yang sangat besar, yang sangat tinggi. Ya, syariat kita adalah syariat yang sangat mudah, dan apabila ada susah payah, maka syariat kita tolak dan dia kira juga. Dan al-masyaqqatu tajlibut taysir. Apabila berada dalam keadaan susah, maka pun dia boleh mendatangkan kemudahan. Kalau berada dalam susah, boleh memanggilkan kemudahan. Dan apabila lah kita iza daqal amru tasa'a wa iza tasa'a al-amru daq, apabila sempit sangat, maka boleh meluahkan. Dan apabila luah sangat, kita boleh menyepitkan. Ini kawaid fiqh lah. Okay. So benda ni kita kena istidak, kita kena panggil belakang letak di kepala kita ni sebelum kita nak keluarkan. Dan kita memahami pula uruf atau kita faham bagaimanalah orang yang ada di hadapan kita ni. Orang yang ada di hadapan saya ni, saya orang Arab dari Mesir. Kita ni bangsa lain, kita ni bahasa lain, kita ni cara kita berinteraksi lain. Orang Melayu dengar orang Arab cakap ni, kata macam nak bergaduh. Tapi kita okey je lah. Tengok cara dengar pun jadi lain dah. Apabila orang Malaysia nak tanya saya satu soalan, saya kata minta maaf lah. Pasal saya ni bukan orang tempatan. Walaupun saya dah berdakwah di Malaysia dari tahun 2003 lagi. 2003 sampai ke hari ini. Agaknya lama tu. Berapa tahun? 17 tahun. 17 tahun. Lama. Jadi kalau 17 tahun ni lama. Tapi Alhamdulillah. Kita still masih lagi kita hormat lah. Dan ini memang kawaid yang disebutkan oleh para alim ulama kita dalam kitab. Ya, kita hormat pada mufti tempatan. Dan orang awam ni, tuan-tuan, macam saya sebut juga semalam, orang awam ni mazhab dia adalah mazhab mufti dia. Supaya kita nak stabilkan keamanan, keselamatan dalam sebuah negara, keselamatan mengenai agama lah. Sebab agama ni adalah perkara yang sangat penting. Okey, supaya kita nak jaga, maka kita nak stabilkan keadaan. So kita tak payah mengelirukan orang.
Kita tak payah mengelirukan orang, khususnya dengan hukum hakam dan sebagainya. So, mazhabul ammiyu, mazhab mufti, mazhab orang awam adalah mazhab mufti dia. Okey? Jadi macam kita duduk di sini lah, kita duduk di sini di Perancis ni, kalau orang bagi tanya soalan, kebanyakan orang duduk di sini ni dari apa nama ni, dari Maghribi, dari Morocco, Algeria, Tunisia, ya, lepas tu ada juga dari Mesir. Jadi cara kita nak jawab, kita dengarlah dulu, lepas tu kita tengok uruf dia dulu sebelum kita keluarkan, sama ada kita nak keluarkan fatwa dengan mazhab dia yang dia pakai macam mazhab Maliki, atau kita nak keluar dengan pendapat atau pandangan yang sesuai dengan isu yang kemukakan, ya. Sampai begitu sekali lah tuan-tuan dan puan-puan. Bukan kata kita sambil-sambil minum air kita keluarkan atau kita lontarkan fatwa. Okey, satu tugas atau satu sina'ah, ya, satu kerja yang cukup susah dan cukup bahaya, ya, cukup susah dan cukup bahaya. Dan antara perkara yang saya sangat kagumi dan sangat terharulah apabila kita, saya kalau orang ajukan soalan dan saya tak boleh jawab, saya takkan tidur, tak selesa lah. Kalau tidur tu tak nera lah, orang Kelantan kata, ya. Saya akan sentiasa akan cari. Jadi di sini ada dua unsur. Orang awam dia boleh bantu kita juga, ya, supaya kita nak bertambah lagi ilmu, supaya kita nak cari lagi. Dan apabila kita dapat cari jawapan dan kita memberi ke dia pula doa ku kita. Oh, inilah saat yang paling sedap sekali bagi saya, ya, apabila kita selesaikan atau kita memudahkan urusan orang, kemudian dia doa untuk kita. Ya, memang satu saat yang sangat lazatlah tuan-tuan dan puan-puan. Okey. Jadi apa nama ni? Kita juga selepas kita memahami uruf dan sebagainya, kita menurunkan hukum yang ada atas realiti, ala inzalul hukmi ala al-waqi', ya, inzalul hukmi ala waqi'il mustafti, atau kita menurunkan hukum yang ada atas waqi', atas realiti mustafti, orang yang tanya soalan. Barulah kita kita menyediakan atau kita menunaikan tanggungjawab terhadap waktu dan zaman kita. Okey, jadi macam kita pergi kampung baru, ya, kampung baru ni banyaklah makcik-makcik Kiah ni duduk jual sayur-sayuran lah. Ada juga yang duduk goreng pisang atau pisang goreng. Jadi kita pun tanya dia lah, makcik Kiah ni pakai mazhab gapo Dia kata, mazhab apa? Saya jual goreng pisang je lah. Kita kata, taklah, kita tanya ni, makcik Kiah ni pakai mazhab apa? Dia kata, saya tak faham lah, saya jual. Awak ni nak beli berapa ni? Nak beli berapa? RM3. Awak nak ke tak nak ni? Kita kata, bukan. Kita bukan nak beli goreng pisang ni, kita tanya pakai mazhab apa? Dia kata, mazhab? Saya 30 tahun duduk jual goreng pisang sini ni. Tak ada orang pernah tanya saya soalan ni. Ya. Kita nak menyediakan jawapan pada makcik Kiah. Okey. Dan kita tidak nak menyusahkan kepala makcik Kiah ni dengan al-masail, dengan al-ahkam, dengan cari dalil, dengan ini yang kita panggil takhasus atau kepakaran. Okey? Kepakaran mestilah dan wajib kita hormat tuan-tuan dan puan-puan supaya kita kita ikut perintah Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan 2 kali dalam Al-Quranul Karim, sekali dalam surah An-Nahl dan sekali dalam surah Al-Anbiya, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Jadi itu sajalah yang saya nak sampaikan pada tazkirah ringkas ni. Mudah-mudahan kita semua dapat faedah dan dapat manfaat. Okey, dan aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Jazakumullahu khairan wa taqabbalallahu minna wa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.